Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala al-mab'usi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Muslimin dan muslimat, para pencinta ilmu sekalian, terutamanya yang dihormati pengurusi imam-imam alian terkuasa Masjid Al-Imam Syafi'i Taman Maluri, dan semua para jemaah, para pencinta ilmu, para pencinta Al-Quran dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada pagi ini 28 Syaban 1445, 9 hari bulan 3 24, sebagaimana yang diistilahkan oleh orang, kita berada di ambang Ramadan. Mana kita dengan Ramadan sangat dekat. Jadi tajuk yang sesuai untuk kita bincangkan pada kali ini iaitulah tadabbur ayat-ayat puasa. Ayat puasa ni duduk di mana? Tuan-tuan yang ada Quran, buka surah Al-Baqarah, surah Al-Baqarah ayat 183. Kita akan pergi sehingga 185, 3 ayat ya. Ayat dia panjang lagi. Ayat dia berakhir di 187. Tapi panjang, kena siri lain. Bagi jemaah yang pegang kitab ni, muka surat 27 ni yang nampaknya di masjid kita ni, Masjid Imam Syafi'i ni banyak dia guna ni tadabbur dia pagi-pagi. Muka surat 28. Jadi alhamdulillah, kita mula baca ayat, kemudian kita pergi kepada huraian ayatnya insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan ke atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Itu untuk tanda. Setelah kita akan ambil satu ayat untuk kita tadabbur makna dia, memahami apa yang Allah Ta'ala nak sampaikan kepada kita biiznillahi azza wa jalla. Kita dengan Quran, kita dengan ayat-ayat Allah Azza wa Jalla ini, kita kena tak dalam minda kita, Allah cakap dengan kita. Ayat Quran ni Allah tuju pada aku, barulah kita terasa dekat. Ayat ni turun ke Yahudi, ayat ni turun ke Nasara, ayat ni turun akhir kali mana kita? Mana ada ayat turun ke orang Melayu? Yang turun ke orang Melayu ni benda lain. Maka kita letak satu persatu. Jadi dalam ayat ini menarik, saya baca kepada tuan-tuan ni, dia panggil ta'ammulat Quraniyah, tashri' as-sawm, pensyariatan puasa dan hikmahnya sebagaimana disebut oleh Al-Quran, yang dinukilkan oleh Maulana Abul Hasan Ali An-Nadawi rahimahullahu ta'ala.
Tengok dalam ayat ini dia kata hiya ayatun, ayat 183 hingga 185 ni ayatun min suratil Baqarah. Ayat-ayat dari surah Al-Baqarah. Di antara perkara ajaib, perkara pelik yang berlaku iaitu berbezanya pensyariatan puasa dengan ibadat lain. Solat Allah sebut aqimus salah, sepatah dirikan solat. Berapa rakaat, jam berapa, tidak dinyatakan, cuma ditafsirkan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita tafsir, Nabi kita lakukan solat, kemudian Nabi kita bersabda wasallu kama raaitumuni usalli. Tapi dalam bab puasa ni Allah Ta'ala sendiri yang detailkan daripada 183 sampai 187, itu dia panggil ayatus siyam, duduk satu tempat dalam Quran untuk memudahkan kita memahami, menghayati dan menjiwai ibadat yang besar ini. Maka hazihi ijal ayatul ula, inilah ayat yang pertama di awal Quran yang Allah Ta'ala sebut tentang puasa. Dan seperti yang kita sepakati, puasa ini salah satu daripada ibadat yang menggetarkan jiwa. Kenapa? Sebab dia menyalahi fitrah kebiasaan manusia. Manusia ni biasa dia suka makan. Tu kerja kita dah makan tu. Kalau tak ada kata orang ni tak makan, itu nak mati dah. Orang yang sihat walafiat ni, kerja dia apa menu nak makan hari ni. Daripada subuh sampai kena tidur, berapa kali makan, berapa menu yang kita nak selesaikan. Tiba-tiba datang satu undang-undang pensyariatan daripada Allah Azza wa Jalla, tak boleh makan. Berlawan ke tidak? Dia panggil bercanggah dengan kebiasaan jiwa nafsu manusia. Namun begitu, Allahu Akbar, tapi dalam ayat ini Allah jawab terus supaya kita tidak bimbang. Apa dia dijawab? Ini dalam ayat 184, ayyaman ma'dudat. Allah kata jangan bimbang lah, berapa hari je. Jadi bukan sepanjang hidup kita ni kena puasa. Puasa hanya satu musim, musim khairat, musim kebajikan, musim Allah Ta'ala nak beri peluang kepada kita supaya kita dapat gilap ilmu, gilap kita punya keimanan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka ayyam ma'dudat. Ini di antara hikmah Allah letak ayat puasa satu tempat. Kalau membaca semua daripada 183, 185, 187, kita rasa tenang hati. Kena puasa, tak boleh makan ni berat juga. Jadi mulalah kita fikir macam-macam. Kita kata alhamdulillah, Allah jawab selalu ayyaman ma'dudat, beberapa hari je, sabarlah. Satu. Maka ayat puasa ini dia panggil ayat yang mengandungi kesusahan, letih, lapar, dahaga. Cuma berbeza di antara manusia dalam menghadapi ujian puasa ni, berbeza. Ada orang yang berpuasa di rumah dia, ya, duduk rumah dia, tak pergi mana-mana. Rumah dia pula penuh dengan aircon. Jadi macam mana kita nak kata? Ada orang yang bekerja tapi dalam bilik sejuk, tak rasa apa juga. Ada orang yang membanting tulang di tengah padang, di tengah panas, duduk buat jalan raya, buat binaan. Bagaimana dengan orang ni? Maka Allah SWT letak pada kita satu undang-undang yang ada kelonggaran. Dia panggil ada klaus, maknanya kalau tak ada kelonggaran ni para jemaah sekalian, anda nampak bulan Ramadan lah ramai orang mati. Kenapa mati? Tak boleh makan ubat.
Jadi hospital berpuasa bulan Ramadan sebab orang bukan lagi berpindah wad, tapi berpindah ke alam lain, ke alam barzakh. Maka tidak berlaku. Jadi bila perundangan yang agak berat, dia perlu pada satu ilmu kejiwaan, ilmu psikologi, ilmu ketenangan. Pasal itulah tuan-tuan kena ingat, berbezanya undang-undang Islam dengan undang-undang bukan Islam. Beza. Sama ada dalam kisah ni balas bunuh, orang bunuh orang kita panah buluh, ataupun dalam hudud potong tangan ke, kena sebab ke, termasuk dalam undang-undang takzir pun berbeza. Baru ni sibuk sekejap kan, ada anak orang Islam cabar undang-undang takzir dalam beberapa kes, dan dia boleh menang di mahkamah. Orang cakap undang-undang macam ni lemah. Kita tuan-tuan pada jemaah, kita kena ingat undang-undang yang berkait dengan syariat, kita rasa lemah ke, rasa kuat ke, rasa orang panggil apa saja kita rasa, kita kena letak dalam kepala kita, nakalam minallah. Nakalam minallah. Allah kata undang-undang ini, pencegahan ini datang dari Allah, maka dia ada ruh. Undang-undang yang ada ruh. Karena itu bila kita tengok dua orang dijatuh hukum yang sama, dua-dua hukum mati, yang seorang ni mati digantung apabila dibaca pertuduhan mengikut undang-undang orang putih, tak kira lah luk rek ke luk kromo ke luk apa. Yang seorang lagi dipancung, sebelum pancung qadi baca ayat Quran, hukum itu. Jiwa seorang mukmin tenang menerima hukuman Al-Quran sebab kita tahu undang-undang dari Allah Azza wa Jalla. Maka dalam ayat ni, ayat puasa, tengok di akhir ayat 183, Allah kata apa? La'allakum tattaqun, supaya kamu menjadi orang yang bertakwa. Itu objektif puasa. Tapi dari sudut ketenangan, Allah kaitkan puasa ni, bukan kita je kena, umat dulu juga sudah kena. Umat dulu sudah berpuasa. Tengok, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana umat dulu telah berpuasa, maka kamu, hei umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kena berpuasa. Jadi bila kita tengok, bukan kita saja yang kena, orang lain pun kena juga. Rasa tenang ke tak tenang, sudah pasti ada ketenangan, sudah pasti kita rasa lebih tenang. Oh, ingat aku ya kena, umat dulu pun dah kena, mana semua nabi-nabi dulu telah berpuasa. Jadi kita kata dari sudut kejiwaan, psikologinya, kita lebih tenang menerima undang-undang yang diperuntukkan itu. Itu satu. Maka yang besar lagi, ujung ayat, la'allakum tattaqun, supaya kamu menjadi orang yang bertakwa. Itu yang besar, dia panggil objektif. Kita buat apa-apa saja pun kena ada matlamat, bila ada matlamat, kita kaji hikmah. Kenapa puasa? Banyak. Ada sebuah buku yang saya terjemahkan, kalau tuan-tuan boleh cari buku ni, menarik. Nama dia Keindahan Islam. Buku tu nama Keindahan Islam. Di Malaysia ni telah diterbit oleh Telaga Biru. Cantik buku ni. Dalam buku ni menceritakan kepada kita tentang hikmah ibadat. Kalau puasa, kenapa puasa? Kalau zakat, kenapa bayar zakat? Haji, kenapa kita pergi haji? Maknanya setiap ibadat ada hikmah yang menyebabkan kita rasa kita buat ni ada matlamat. Baru kita rasa kuat, insya-Allah. Baik, tengok ayat 183 dulu. Allah mula dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Bila kita rasa kita beriman,
dan kita mengaku beriman, alhamdulillah, dan kita pun memang orang beriman, sudah pasti ayat ini, kita menerima ayat ini sebagai satu arahan daripada Allah Azza wa Jalla kepada kita, bukan tuju pada orang lain, tuju pada kita. Seorang sahabat Nabi yang hebat, nama dia Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ibnu Mas'ud ni alim besar, dia duduk dekat Nabi sentiasa. Dia kata, apabila kamu dengar Allah Ta'ala sebut dalam Quran, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman, maka buka telinga kamu, celek mata kamu, lapangkan dada kamu, kerana selepas daripada ya ayyuhallazina amanu, di sana ada arahan yang Allah Ta'ala nak beri, atau ada larangan yang Allah Ta'ala nak sekat. Artinya bagi orang beriman, bila Allah panggil kita, kita kena celek mata, buka telinga, menerima apa yang disebut oleh Allah Azza wa Jalla. Sebab yang panggil kita itu Allah, Rabbuna wa Khaliquna wa Sayyiduna, Allah yang mencipta kita, Allah yang mentadbir hidup kita, Allah yang beri segala nikmat kepada kita. Tiba-tiba bila dia beri arahan, kita lawan? La. Ni kepada pejuang-pejuang yang duk berjuang dengan undang-undang yang bukan syariat. Buka mata, buka telinga, bahawa Allah panggil kita, Allah yang beri, yang turunkan Quran dalam perundangan Islam. Allah kata apa? Tanzilum min hakimin hamid. Al-Quran ini turun daripada Allah Hakim, yang bijaksana, Hamid, lagi terpuji. Tiba-tiba waktu kita belajar sifat Allah, Allah Ta'ala bijaksana, Allah Ta'ala maha mengetahui, kaunuhu aliman, Allah Ta'ala maha. Tapi bila kita nak buat undang-undang, undang-undang Tuhan tak elok, undang-undang Allah Ta'ala tidak, berani kau. Ini dia panggil satu kebincangan yang berlaku. Maka bila kamu orang betul-betul beriman, tunduk, akur dan patuh kepada Allah Azza wa Jalla, kerana itulah Allah Ta'ala perintah kepada kita dalam beberapa ayat. Tanda ni para jemaah, para pencinta ilmu, tanda. Ayat yang pertama dalam surah An-Nur, surah An-Nur ayat 51, innama kana qawlal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Orang mukmin bila dipanggil kepada Allah dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk dijadikan rujukan hukuman, apa dia kata? Sami'na wa ata'na, kami dengar, kami lihat. Itu sifat orang mukmin. Kita sebagai seorang mukmin, bila dengar ayat Allah, itu yang kita respon, sami'na wa ata'na. Puak-puak Yahudi lain, sami'na wa asayna, kami dengar tapi tak mau ikut. Habis kita sekarang ni yang dicengkam oleh undang-undang sekular ni, sami'na, kita dengar Quran, tapi dalam buat undang-undang orang putih la. Ini dipanggil, itu ayat yang pertama. Ayat yang kedua, tanda ayat yang kedua, suratul Ahzab ayat 36. Suratul Ahzab ayat 36, wa ma kana li mu'minin wa la mu'minah idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak layak, tidak patut, tidak sepatutnya bagi seorang mukmin dan mukminah apabila Allah Ta'ala putuskan satu-satu dan Rasulnya putuskan satu-satu perkara daripada urusan agama, mereka ada pilihan lain. La, tak apalah, Quran hadis ini kami baca, kami beriman, tapi dalam beramal kita buat lain. Kita kata satu kepincangan yang cukup merusakkan. Bila kita tak ikut, kita beriman tapi kita tak mau ikut. Kita katakan ini di antara kepincangan yang berlaku yang perlu diperbahaskan. Baik, satu. Maka dalam ayat seterusnya,
kama kutiba alal ladzina min qablikum. Maksudnya orang beriman, orang yang akur kepada perintah Allah, orang inilah dia panggil hayatul nufus, orang yang jiwanya hidup. Kita nak tahu jiwa kita hidup ke mati, buka Quran. Setengah ulama, ada kata daripada Ibn Qayyim, ada kata ulama lain, dia kata kamu cari hati kamu 3 tempat. Cari hati kita 3 tempat. Yang pertama, bila kita baca Quran, adakah kita rasa syukur-syukur, gemetar ke tidak gemetar jiwa kita, rasa lapang ke tak lapang dada kita, rasa manis ke tidak? Satu. Yang kedua, ketika kita solat, waktu kita solat, kita rasa suka tak suka solat? Kau panjang imam ni baca, asyik dia maaf ke imam. Imam bukan panjang-panjang pun, satu muka je dia baca, tapi kita rasa lama, rasa penat, jemu. Kalau kita rasa happy, sebab itulah kita ni akan sambut Ramadan berapa hari lagi, kita dah siap sedia dah tanya dah masjid mana yang khatam Quran sepanjang Ramadan. Tu dia. Tarawih masjid kita ni berapa rakaat? Agak-agak imam sini boleh khatam ke tidak? Boleh. Tapi sampai pukul 11 kita hadir. Itu kekuatan jiwa. Ni kalau kita cari yang paling ekspres dalam dunia ni, surah mana yang paling ekspres? Sana 8 rakaat, pukul 9:15 minit sudah siap. Nak kata apa? Tengok jiwa. Yang ketiga, kita cari hati kita ketika kita bermunajat kepada Allah SWT. Kita duduk seorang-seorang, bangun tengah malam tahajud, kita berdoa kepada Allah SWT, kita istighfar, kita minta ampun, kita taubat. Menangis tak menangis kita? Kalau kita rasa boleh menangis, insya-Allah hati kita masih bernyawa, kita kata alhamdulillah. Tapi kalau bangun malam asyik duk main telefon ya, handphone sana handphone sini, baca Quran pun tidak, zikir tidak. Ini ada setengah orang ni, dia waktu dia hantar WhatsApp pukul 5 pagi. Bila dia baca Quran? Bila dia munajat? Saya nak dakwah ustaz. Dakwah diri dulu sebelum orang lain. Kerana waktu tu waktu mustajab. Waktu Allah Ta'ala berfirman, hal min mustaghfir, ada orang minta ampun, hal min taibin, ada orang yang sedang bertaubat, ada orang yang berdoa. Itu yang ditanya dalam hadis sahih. Allah tanya beberapa perkara yang berkait dengan diri. Adakah orang sedang berdoa? Aku terima. Adakah orang yang sedang bertaubat? Aku terima taubat. Ada orang yang minta ampun, dia tak sebut. Ada orang yang sebut apa ni, dia dah hantar WhatsApp ke masa ni? Tak. Dia kata cakap yang baik sikit, mana ada WhatsApp zaman tu. Tak. Yang pentingnya waktu, setiap waktu tu ada waktu dia. Kerana tu hikmah. Kita bangun tahajud, solat, dekat dengan nak subuh, wabil asharihum yastaghfirun, ketika waktu sahur itulah waktu kita istighfar. Mula-mula solat dulu, kemudian doa, istighfar, munajat. Selepas solat subuh tak ada lagi doa, tak ada lagi tak ada lagi solat sunat. Yang ada zikir lepas solat, zikir waktu pagi, tadabbur ayat-ayat Allah, mudarasatul ilmi, tadarus Quran. Jadi Allah Ta'ala letak kepada kita jarwah yang komprehensif dalam hidup kita ini. Alhamdulillah. Baiklah. Yang kedua, untuk meringankan bebanan kita ini supaya tak terasa berat sangat, Allah Ta'ala sebut kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana orang lain sudah menghadapi saat yang sama, tak boleh makan tengah hari. Jadi alhamdulillah. Jadi pada jemaah sekalian, dia kata dalam ilmu tadabbur, dia kata riyadatun nufus, kita ni kalau kita jogging seorang-seorang tak seronok tak? Sebab itulah kalau nak jogging kena cari kat taman, cari tepi tasik, datar ke LCC contohnya, berlari situ. Maknanya kita ni bila seorang lemah, bila dengan ramai-ramai barulah kita terasa kita kuat. Puasa macam tu juga. Kalau puasa sunat digalakkan sepanjang tahun, cuba tuan-tuan buka rekod sepanjang tahun 1445 ni, berapa hari dah kita puasa sunat? Ada, bukan tak ada ustaz. Alhamdulillah kalau ada. Saya pun tak suruh jawab, cuma suruh renung dalam diri kita je, berapa hari kita puasa sunat? Baru ni nak puasa Ashura,
Tapi ahli masjid, ahli surau kacau surau pula gitu. Tak puasa juga. Kata apa? Cari je alasan. Jadi kalau kita boleh jawab, alhamdulillah. Kalau tak boleh jawab, dia orang tak jawab. Bila orang tanya bab ibadat ni, orang tak jawab, dua sebab. Sebab yang pertama, dia tak mau cerita sebab dia takut riak. Ni jangan jawab. Sebab yang kedua saya bimbangnya, sebab apa tak jawab? Memang tak ada pun, nak jawab macam mana? Artinya apa? Itu yang parahnya kan. Kenapa tak boleh jawab? Kenapa tak jawab? Tak ada. Baik. Mana dari sudut orang panggil riyadatin nufus, nak semangat syahdul himam, nak kuatkan semangat, Allah Ta'ala banding dengan orang dulu. Alhamdulillah. Baik. Kemudian kita pergi kepada yang ketiga. Di akhir ayat Allah kata apa? La'allakum tattaqun. Allah kata, aku menyusahkanmu. Aku tak bagi kau makan pagi sampai maghrib, tak boleh minum, tak boleh lakukan hubungan dengan isteri. Bukan nak suruh susah kali, bukan satu penyeksaan, tetapi satu latihan jiwa. Kita ni ke mana-mana pun satu masa kita akan berpisah, suatu tempoh kita akan berjauhan. Maknanya kalau berpisah pagi sampai gelap dengan isteri, rasa lemah dah. Nah, ada yang langgar SOP puasa, melakukan pertubuhan di siang hari. Ada, kenapa tak ada? Baru ni saya sebut tajuk ni, seorang makcik datang, dia nak bayar kafarah. Kafarah apa makcik? Dia kata dia ingat dia dengan arwah ni, suami dia mati 15 tahun dah, baru teringat hak zaman muda tu tak bayar kafarah lagi. Mana benda tu berlaku? Maknanya Allah Ta'ala nak didik kita supaya kalau ada makan, tak boleh makan. Satu ujian. Ada boleh makan, kata orang pantang jumpa ya. Setengah orang ni pantang jumpa. Oi, pantang jumpa. Nak jamu kambing pun dia bismillah, nak jamu apa, tapi tak boleh makan sebab tak ada makanan. Kelaparan, tak ada duit nak beli ke, duduk macam sahabat-sahabat kita, imam-imam kita jazahumullah khairah, sampai hari ni tak lupa-lupa ke Palestin, baca kunut nazilah sentiasa. Sahabat-sahabat kita, saya tengok khutbah semalam pun Jakim keluar, masih lagi berpesan supaya ingat pada saudara kita di Palestin. Inilah waktu kita nak ingat. Sebab itulah tabung digerakkan di bulan Ramadan untuk bantu orang cepat penuh, sebab kita lapar. Kita ingat kepada susahnya orang susah. Allahu Akbar. Maka datanglah di sini Allah SWT sebut nak bersihkan jiwa, nak lapangkan hati, nak tenangkan jiwa dengan apa? La'allakum tattaqun, supaya kamu menjadi orang bertakwa. Alhamdulillah. Baiklah. Yang keempat, tengok ayat 184. Kita tak baca lagi tadi ayat. Mari kita baca. Ayyaman ma'dudat. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. Allah kata, mu jangan bimbang. Ayyaman ma'dudat, beberapa hari saja. Puasa ni bukan sepanjang hidup. Ayyam ma'dudat maknanya daripada 29 ataupun 30 hari, tak lebih daripada itu. Tak ada puasa dalam Islam 31 hari, tidak ada. Kalau orang pergi Mekah puasa awal sana, balik lewat raya sini, ada hukum tertentu yang kita boleh guna pakai. Tapi saya tak nak hurai sini, kita nak ambil ayat ni. Maka yang keempat Allah Ta'ala sebut ayyaman ma'dudat. Kamu janganlah susah hati sangat. Hari puasa ni hari gembira, hari mendidik jiwa, hari cuti maidah usus kita daripada proses makanan di siang hari. Hanya beberapa hari yang berbilang. Kita ni kalau ada hari yang kita boleh hitung, kita rasa pendek.
Awak pergi Mekah ni package berapa hari? 40 hari. Okey lah. Tak, dia panggil countdown ke? 40, 39. Tabung haji pun tulis kat hotel. 20 hari lagi wukuf. 19 hari lagi. Kita semangat menunggu. Jadi ayam ma'dudat, beberapa hari yang berbilang saja. Janganlah kita rasa susah hati sangat. Kemudian Allah Ta'ala sebut di sini yang kelima, ada pengecualian dua kumpulan. Faman kana minkum maridan aw ala safarin, siapa di kalangan kamu sakit atau sedang bermusafir. Sakit atau musafir boleh buka puasa, tapi kena ganti. Fa'iddatum min ayyamin ukhar, ganti hari lain. Orang sakit tunggu sembuh, orang musafir bila balik ganti pada hari lain. Ana duk fikir, kalau Allah Ta'ala berhenti setakat dia, faman kana minkum maridan aw ala safarin, tak ada fa'iddatun, kosong kampung bulan Ramadan. Nah, bulan mana banyak Pak Haji, mana musafir, mana ini travel. Sebab apa? Semuanya boleh makan, tak payah ganti. Tapi kalau kita boleh makan pun, fa'iddatun min ayamin ukhar, ganti hari lain. Termasuklah muslimat kita, walaupun kena wajib kena buka puasa, tapi kena ganti puasa. Tak sama dengan solat wajib tak boleh solat, tapi tak boleh ganti. Puasa lah kena ganti. Jadi lain lah jiwa kita tu. Bila kena ganti, dia kata baik aku puasa dulu dengan orang ramai-ramai lagi tenang. Maka yustasna min hadat taklif, maknanya dikecualikan daripada taklif ini orang sakit dengan orang bermusafir. Jadi orang sakit dengan musafir kemudian diberi kelonggaran. Tengok ayat, wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'am miskin, orang yang mampu nak bayar fidyah, dia beri makan seorang miskin, dia boleh buka puasa. Faman tatawwa khairan fa huwa khairul lah, siapa dia nak buat puasa lebih baik, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun, kalau kita puasa lebih baik. Apa maksud ayat ini? Tuan-tuan kena ingat, ayat ini permulaan Islam. Mula-mula disyariatkan puasa, boleh pilih nak puasa atau nak bayar fidyah kepada seorang miskin. Orang kaya bayar, orang miskin puasa. Orang kaya yang nak puasa, puasa. Tapi ayat ini bila turun ayat 185, tak boleh lagi pilihan, no choice, tak ada pilihan. Puasa, kecuali awak sakit atau musafir, diberi rukhsah. Awak nak rukhsah, diberi kelonggaran untuk buka puasa. Maknanya bukan boleh buka, tapi diberi kelonggaran untuk buka puasa. Boleh buka, kena ganti. Cuma ayat ini kekal kata kekal. Al-Imamul Mufassirin Habrul Ummah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia kata ayat ini tak mansuh. Ayat ini kekal kepada orang tua-tua yang tak larat nak puasa. Kita ni sekarang ni muda lagi tak? Kau tua tak? Boleh puasa tu kira muda tu. Kalau tua tak larat. Jadi orang yang tua tak larat nak puasa, dia boleh, contoh doktor kata pakcik ni tak boleh puasa dah, kalau puasa nanti tumbang, nanti dia puasa dah setakat dia mampu sampai pukul 10, tak larat makan. Kemudian dia bayar support seorang miskin setiap hari, boleh. Mana ayat ini untuk orang tu? Manakala ada di kalangan keluarga kita, ayah kita, mak kita, nenek, opah yang tak larat, dia puasa lah setakat mana dia boleh puasa, kemudian dia buka puasa, dia bayar fidyah. Baiklah, kita akhir ayat kita, masa kita sangat terhad. Ayat 185, mari kita baca ayat. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Jadi Allah sebut di sini perkara yang ke-6, iaitu
di awal Islam boleh pilih, bila mari faman syahida minkumus syahra falyasum, faman syahida minkumus syahra falyasum, siapa dia menyaksikan bulan Ramadan wajib dia puasa, tak ada pilihan. Kecuali tengok Allah ulang balik ayat wa man kana minkum maridan aw ala safarin, orang sakit atau orang musafir. Kenapa Allah Taala ulang balik di sini? Sebab dianya supaya tak keliru. Ayat 183 tadi boleh kan orang musafir dengan orang sakit. Jadi bila mari bulan Ramadan kena puasa, habis orang musafir dengan sakit macam mana? Allah ulang balik wa man kana maridan aw ala safari, masih lagi kekal, akta itu tidak diubah. Kemudian oleh kerana puasa ni susah, puasa ni berat, maka Allah bawa ala yuridullahu bikumul yusra, Allah nak suruh kamu senang, tak nak kamu susah. Jadi alhamdulillah, dengan adanya syariat puasa, dengan adanya kelonggaran-kelonggaran yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla, maka ulama-ulama semasa bersidang, ada beberapa senarai perkara-perkara semasa yang membatalkan puasa dan tak batal puasa. Macam injek orang demam pergi hospital, doktor nak masuk ubat, boleh. Telan ubat tak boleh lah, masuk ikut jarum, dibenarkan. Nak ambil sampel darah, dibenarkan. Jadi banyaklah undang-undang persidangan antarabangsa pekoh perubatan yang dihadiri oleh wakil-wakil daripada seluruh negara dunia, menyenaraikan perkara semasa perubatan yang tidak batal puasa. Alhamdulillah, yuridullahu bikumul yusra, Allah nak suruh kita senang, bukan nak susah. Kemudian Allah kata bila selesai Ramadan walitukmilul iddah, sempurnakan bilangan puasa 30 hari atau 29 hari, walitukabbirullaha ala ma hadakum, danlah kamu bertakbir memuji Allah kerana Allah Ta'ala telah beri hidayah kepada kita. Hidayah apa? Hidayah dapat kita berpuasa sepanjang sebulan Ramadan. Alhamdulillah. Jadi ayat ni panjang lagi, tapi saya break sekat tu dulu. Ayat tadabbur ayat puasa uhilla lakum ini 187, iaitulah ayat kelonggaran yang Allah Ta'ala beri. Tuan-tuan baca sendiri lah, ayat tu panjang. Kelonggaran Allah Ta'ala beri iaitulah puasa dikurangkan hanya dari subuh sampai ke maghrib. Yang awal Islam dulu boleh buka puasa 1 jam je, maghrib hingga isya. Bila betul ayat 187 uhilla lakum lailatas siyam, pada malam puasa makan, puasa hanya subuh hingga maghrib. Alhamdulillah, bi ni'matihi tatimmus salihat. Jadi kesimpulan daripada ayat yang kita baca ni para jemaah sekalian, apa dapat kita simpulkan? Bahawa syariat puasa sangat besar kelebihannya, perundangannya sangat jelas, kerana datang daripada Allah Azza wa Jalla, ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Ini ayat kita duk baca malam-malam dalam surah Al-Mulk kan. Tujuan baca surah Al-Mulk malam-malam belum tidur, waktu afdal baca surah Al-Mulk belum tidur. Cuma imam kita bimbang, takut tak terbaca, dia tunduk baca lepas Isya. Tapi kita dah bagi cadangan supaya surah Al-Mulk itu dibaca setelah tamatnya zikir selepas solat kan. Maka Allah kata, aku yang tahu, aku cipta manusia, aku tahu apa keperluan manusia. Maka datangnya syariat Ramadan, Allah Ta'ala beri Ramadan syahrul, tengok ayat 185 tadi, syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran, bulan Ramadan bulan turun padanya Al-Quran. Jadi dua ibadat ini sinonim, Ramadan dengan Quran. Siang kita puasa, malam kita tahajud. Itulah yang dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan namanya yang maha indah, dengan sifatnya yang maha tinggi, supaya Allah Taala anugerahkan kepada kita dapat sampai ke bulan Ramadan sebagaimana doa yang dibaca oleh imam. Coba ikutlah ya. Allahumma sallimni li Ramadan wa sallim Ramadana li wa tasallamhu minni mutaqabbala. Allahumma sallimni li Ramadan wa sallim Ramadana li wa tasallamhu minni mutaqabbala. Ya Allah, sampaikan kami ke bulan Ramadan dan berilah
taufik hidayahmu, di bulan Ramadan ini kami dapat melakukan ibadat yang terbaik sebanyak mungkin, sebaik mungkin. Tidak ada sifat malas, tidak ada sifat jemu beribadat. Bermula awal Ramadan kami semangat, di akhir Ramadan lagi semangat, lagi kuat untuk mencari Lailatul Qadar. Wa tasallamhu minni mutaqabbala. Ya Allah, terimalah semua kebaikan yang kami lakukan di bulan Ramadan, di luar Ramadan, supaya menjadi bekalan kami ke akhirat, menjadi pemberat timbangan kami di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi dalam risalah yang kita bagi tadi, dapat kan? Semua dapat risalah? Yang belum dapat boleh ambil ke depan ni. Dalam ni ada 9 atau 10 amalan di bulan Ramadan. Kalau kita boleh buat 10 per 10, kita kata Alhamdulillah. 9 per 10, Alhamdulillah. Saya boleh buat 5 per 10 Ustaz? No, kena upgrade lagi. Jangan bermalas, kerana senarai ini senarai yang pendek. Cuma satu je saya rasa yang kita mungkin tak boleh buat tahun ni, yang ketujuh, umrah pada bulan Ramadan. Yang belum daftar lagi mungkin tak sempat, tapi usaha ambil maklum, insya-Allah tahun depan biar dapat. Kita pergi umrah. Nabi sebut dalam hadis, umratun fi Ramadan ta'dilu hajjatan ma'i. Umrah di bulan Ramadan, pahala dia sama macam haji sekali dengan aku. Besar pahala kan? Kemudian yang lain-lain itu ada 10 perkara. Tuan-tuan ambil maklum, ambil letak dalam jadual kehidupan di bulan Ramadan. Semoga Ramadan kita tahun ni, Ramadan yang lepas baik dah, tapi agak-agaknya tahun ni bertambah kebaikan, insya-Allah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.